perbahasan kehidupan. Itulah dia perbahasan hakikat kehidupan. Itulah dia perbahasan hakikat kehidupan. Sebab dalam kehidupan ini tak ramai yang melihat yang benar. Sebab itu perbahasan kehidupan yang benar itu perlu diketengahkan. Perlu diperbahaskan sampai bila? Sampai kita bertemu dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa itu dimulakan dengan Allahumma a'inni. A'inni. Ada juga doa yang dimulakan dengan Allahumma inna nas'aluka. Tapi dalam doa ini Allahumma a'inni ni, kalau kita kupas tentang a'inni tu, dia bermula dengan kalimah isti'anah. Ini pertolongan. Yang mana pertolongan itu kalau dikupas pada kalimah basmalah, ba tu, bismillah. Betapa lemahnya kita ini sehingga kita kena minta tolong. Nabi ajar minta tolong dengan lemahnya diri ini. Apa lemahnya? Pertama, susah nak ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk ingat kepadamu. Ingat Allah. Ingat Allah nampak macam senang, tapi hakikatnya ramai yang lupa. Macam mana tahu ramai yang lupa? Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Kalau rujuk dalam Al-Quranul Karim, mana-mana nas ataupun kalimah syukur itu digandingkan dengan qalil. Surah Al-Mulk ayat 23, qalil. Surah Sajadah ayat 9, qalil Allah kata. Sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan yang kita bimbang adalah bila syukur ni dia ada pasangan dia, ada gandingan dia. Sifatnya ada gandingan. Bermaksud kalau kita gagal menjadi hamba yang bersyukur, dia bukan jadi hamba yang tak berapa bersyukur. Biasa orang kata tak berapa syukur ustaz. Tak berapa sabar. Sabar sebenarnya tapi tak berapa. Orang cakap tak berapa kan. Sebab tak ada pasangan. Tapi kalau syukur ni ada pasangan ni. Kalau tak syukur, kufur. Habis cerita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kata sedikit yang syukur, lawannya banyak yang kufur.
Ini hakikatnya. Hakikatnya ramai yang kufur. Kat mana nak nampak ni cerita syukur dan kufur ni? Perbahasan kehidupan. Itulah dia perbahasan hakikat kehidupan. Itulah dia perbahasan hakikat kehidupan. Sebab dalam kehidupan ini tak ramai yang melihat yang benar. Sebab tu perbahasan kehidupan yang benar itu perlu diketengahkan. Perlu diperbahaskan sampai bila? Sampai kita bertemu dengan kematian. Kehidupan pasangannya mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup, mati. Hidup, bertemu, mati. Selagi mana kita berhadapan dengan kehidupan, selagi itulah kita akan berhadapan dengan tadi perkara-perkara yang boleh membawa kita pada kufur. Kerana syukur dan kufur ni akan terjemah dalam kehidupan kita. Kehidupan seharian kita, cara faham kita, cara tengok kita. Dan yang mana iblis laknatullahi alaih itu gagal di dalam kehidupannya. Iblis rajin solat tidak? Rajin. Bukan buat-buat rajin, rajin sungguh. Asal iblis itu taat. Asal iblis itu bukan hambanya yang ingkar. Tetapi bila diuji dengan kehidupan, iblis ada kehidupan ke Ustaz? Ada. Di mana bermula kehidupan iblis? Bila ada pasangan? Cuba orang yang tak ada pasangan, ada kehidupan? Dia tanya. Tak ada kehidupan sebatang kara. Dia tak tahu yang dia dah hidup sebenarnya. Tapi memang bermulanya kehidupan tu bila ada pasangan. Tapi kita ni memang kat dunia dah berpasangan dah. Semua Allah jadikan berpasangan dah. Siang, malam, sihat, sakit, tua, muda. Itu kehidupan dah. Bayangkan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS duduk kat mana Nabi Adam AS? Syur? Ni rukun iman ni. Sebab iman dengan Nabi kan dan Rasul. Kena tahulah sikit banyak. Asal mana Nabi Adam AS? Syurga. Kalau orang tanya kita asal mana? Jawab mana? Tu jawab dengan begitu tenang. Asal mana aja? Syurga. Alhamdulillah. Nampak macam mirip-mirip neraka nampaknya. Nauzubillah min zalik, mulut. Kenapa sebut asal syurga? Ialah asal kita memanglah di syurga. Sama dengan Nabi Adam, kita keturunan Nabi Adam AS. Tinggal orang tanya, lahir mana? Kita pun betul soalan dia tu. Lahir mana? Lahir Kok Diang je. Kok Diang tu lahir mana? Lahir Kelantan. Mana Pasir Mah? Kelantan dia mau. Jumpa guru dah. Habis jumpa guru dah. Jumpa guru bodoh dia dah. Lahir Kelantan. Tinggal mana? USJ 2 Al-Mu'minun. Ya Allah, Al-Mu'minun tu orang tempat orang beriman tu. Ya Al-Mu'minun kan? Masya Allah. Tapi kalau tanya asal mana? Syurga. Masya Allah. Dari ingat asal usul tak? Itulah lupa daratan sekarang ni. Ingat asal usul lah. Asal usul syurga. Jadi ingatkanlah kita nak balik syurga. Janganlah terikut keadaan dunia ni. Dan lagi orang perempuan. Orang perempuan beriman tidak dijadikan untuk keduniaan. Dia dijadikan untuk syurga. Nampak? Sebab itulah Nabi kata orang beriman ni, orang perempuan beriman ni memang tak boleh lagi mana dah. Memang dia akan jadi solehah. Memang wanita solehah tu orang beriman. Orang beriman itu adalah wanita solehah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Jadi memang tak boleh digandingkan dengan dunia ni orang perempuan. Tak boleh, tak match. Kereta Ferrari nak tukar set merah Viva, tak sesuai. Macam tu lah ibaratnya. Tak sesuai, dia kena Ferrari juga. Macam tu lah. Ibarat orang perempuan, wanita beriman ni dia nak matchkan dengan dunia. Tak sesuai lah, dia kena match dengan syurga. Tapi nak jumpa syurga tu tak jumpa sekarang. Jadi ibarat gitu. Baik. Asal syurga. Nak cerita Nabi Adam AS itu asalnya di syurga. Di syurga duduk seorang. Asal sebelum ada Siti Hawa. Seorang. Tak ada kehidupan. Walaupun duduk syurga. Bukan duduk USJ 2. Faham?
Dia je dua lagi tak tahu, menung saja, menung. Ini syurga. Bila dah tak ada kehidupan, nak apa? Nakkan pasangan. Nampak? Itulah Allah jadikan Siti Hawa. Bila berpasangan tu datang kehidupan. Nah, jadi kehidupan itu bermula dengan berpasangan. Sebab tu berbeza start berpasangan. Contoh anak-anak kita yang bujang. Kau ni tak ada alat tuju hidup ke? Kahwin dengan jelah dia. Bila kahwin baru nampak alat tuju hidup dia. Memang bila berpasangan ni kalau orang akan jadi matang lah dia sepatutnya lah. Tapi Ustaz dah kahwin sekarang tak matang-matang juga Ustaz. Jadi macam budak-budak lagi ada. Semua benda nak kita buat, nak makan, nak bersuap, nak kena semua kita nak kena buat. Sudah katanya. Jadi malas. Ada juga pesennya tu. Baik. Jadi iblis ni nak cerita apa? Kehidupan iblis ni. Nabi Adam AS pun ada kehidupan. Dan kita pun ada kehidupan. Iblis beramal tidak? Beramal. Nabi Adam AS Nabi. Lagilah maksum. Syurga pula tu. Tapi macam mana daripada syurga boleh terkeluar ke dunia? Macam mana si iblis itu boleh pula jadi iblis asal bukan iblis? Kerana dia tertipu dengan kehidupannya. Dia tertipu bila datangnya pasangan, di situ datangnya ujian, yakni Allah nak uji kedudukan diri dia itu. Bila datang Nabi Adam AS, Allah suruh iblis sujud. Wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah suruh sujud kepada Nabi Adam AS, maka di situlah datangnya sifat aba wastakbar. Allah uji dia dengan perkara yang dia tak suka. Tu dalam kehidupan ni berlaku benda yang suka dan duka. Suka dan duka, di situlah akan adanya perbahasan syukur atau kufur. Di saat Allah uji dengan Nabi Adam AS itu dengan perkara yang dia tak suka, dia agak macam tergugat kedudukannya. Kan iblis kan, ketua, orang tumpu kat dia. Tiba-tiba orang yang tumpu kat dia, dia kena hormat kat Nabi Adam AS. Ni siapa? Dia siapa ni? Nampak? Bendanya, poin dia, benda yang tak suka. Itulah fitnah kehidupan. Kita terfitnah benda yang kita tak suka, walhal yang tak suka itu sebenarnya menguji kita sama ada kita ni kembali kepada Yang Maha Esa atau tidak. Itulah ujian kehidupan, suka dan tak suka. Yang Nabi Adam AS diuji dengan perkara yang dia suka. Dengan siapa yang suka? Siti Hawa. Bang, malam ni bang, sekali je bang, kita kena tom yam pula. Asyik abang ni asyik kuliah maghrib. Dia panjang tu, mak dia suka kuliah maghrib je. Kira skala bang, bukan selalu. Dalam skala tu, terus tak atas lepas tu. Sekali je, alah bang. Sekali ni je bang, tukar lansir bukan selalu. Dalam bukan jalan sekali tu, 6 tahun 6 kali dah. Dalam 6 tahun 6 bulan tu, setiap bulan tukar tanpa sedar. Kerana lelaki ni, tak apa lantak kamu, ikut kamu lah. Nak pula kalau dia sayang sungguh. Dia suka, dia tak nak isi dia macam-macam, dia bagilah macam-macam. Jadi apabila suka yang terleka, maka dia akan ikutlah. Jadi dua-dua teruji ni. Nabi Adam AS tu maksum. Yang tak maksumnya Siti Hawa. Nabi Adam tidak buat silap. Sebab Nabi dan para Rasul, 25 Nabi Rasul ni maksum. Kita tak boleh kata Nabi buat silap. Nabi maksum. Tapi Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya nak bagi pengajaran kepada kita, maka Allah jadikan Siti Hawa. Siti Hawa inilah yang ada kekhilafan itu. Termakan pujuk rayu iblis. Pun tak suka juga Siti Hawa tu diuji dengan iblis, dia tukar fakta dia. Allah kata apa? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah dah bagi tahu dekat Nabi Adam AS, duduklah dekat syurga ini, duduklah dengan isteri kamu ni. Buatlah, makanlah apa nak makan. Syurga. Allahu Akbar. Syurga lah kan. Kita sampai tak terfikir, malah tak terlintas apanya nikmatnya syurga ni. Masya Allah.
Dan Allah bagi satu peringatan, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu dekati pohon ini. Jangan dekati pokok ni, jangan. Al-Baqarah ayat 35. Bila jangan dekati, maka Nabi Adam AS ingat Siti Hawa fitnah. Saya nak cerita apa ni? Hakikat kehidupan ni dia bertentang dengan kebatilan atau fitnah kehidupan. Hakikat kehidupan yang benar apa? Yang benar suruhan dan larangan Allah. Lawan kau yang benar itu fitnah lah. Segala perkara yang dilarang. Maka Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Dalam banyak-banyak benda nikmat atas syurga, satu ni Allah larang, yang satu tu dia buat. Dan liciknya si iblis, licik bukan hebat iblis pun, licik saja. Dia licik ni helah dia, sebab dia bukan orang makhluk biasa-biasa juga, jin yang beramal. Yang satu yang Allah larang, yang itu je dia manipulate. Ni kata fitnah, dia talbiskan. Dia kata apa? Kasih tahu, dia kata apa? Aku dengar cerita kalau kamu tak makan pokok ni, kamu dikeluarkan dari syurga. Nampak? Allah kata jangan makan pokok ni, nanti kamu jadi orang yang zalim. Nak makan-makan, satu ni jangan makan. Si datang si iblis, satu ni je kamu kena makan. Kata kamu terkeluar. Nampak? Siti Hawa takutlah dengan keadaan tu. Ya, dah duduk dalam syurga, risaulah. Kerisauan, bang. Masa depan kita ni macam tak jadi je bang, risaulah bang. Jamin ke bang kita ada simpanan tak bang? Kan tak menjamin masa depan kita ni ada duit tak dalam simpanan kita tu. Nyimpan tu tak salah, jaminan tu salah tu. Yang menjamin hidupan masa depan bukan duit. Tu rezeki Allah. Tok Wan, tok nenek kita, tok nyang pun tak ada simpanan. Pun ada tanah itu pun tak jual ke tidak. Tak tahu terjual ke tidak. Kalau yang ada tanah, kalau tak ada tanah. Pandai-pandailah kamu hidup. Kamu jadi orang, jangan buat perangai. Itu nasihat. Solat jangan tinggal. Masuk kandang lembu mengembu, masuk datang kambing mengembek. Itu dia ajar. Jangan tipu orang. Jujur, itu tak ada dia ni. Aku kerja susah untuk kau ni, ada akaun ni. Akaun 1, akaun saving, akaun 2, akaun current. Tak ada Tok Wan kita. Bila dia tiupkan keraguan itu, ragu dengan tiada jaminan. Padahal Allah dah jamin. Contoh kat dunia ni, Allah dah jamin orang beriman itu rezeki. Lalu jagalah ketaatan. Rezeki dikaitkan dengan ketaatan. Lihat, hakikat kepada kehidupan itu rezeki. Yang benar pada kehidupan. Hakikat dia apa? Yang benar. Yang benar pada kehidupan itu rezeki, bukan duit. Duit itu batil, palsu. Apa palsu? Benda yang tak pasti. Siapa boleh jamin duit? Seorang pun boleh jaminan duit. Rezeki dah terjamin. Siapa yang jamin rezeki? Allah. Jadi yang benar mana? Yang duit atau rezeki? Rezeki. Terjemahan rezeki, duit. Duit pun baru saja diperkenalkan. Dulu tak pakai sistem duit. Dulu sistem barter. Tak ada pun duit dulu. Sistem barter. Aku rasa aku nak ini. Kamu nak apa? Aku lembu. Kita tukar. Aku ada kambing. Cukup. Seekor lembu. Mana okey? 5 ekor kambing. Seekor lembu. Okey, setuju. Tukar. Tu je lah. 1 untuk kau, 1 untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Okey lagi. 2 untuk kau, 5 untuk aku. Siap. Ini tidak adil katanya. Sudah. Sistem barter lah tu. Walaupun dikiraan dia duit. Dia kena sama rata dia. Kena equivalent. Balance. Nak tukar tu kena balance. Sekarang dia pakai duit. Dinilaikan dengan apa? Dengan emas. Wang kertas kita tu kertas saja. Nak mudahkan urusan. Tapi sandarannya emas. Nilai tu daripada emas. Turun naik daripada sistem tu lah, emas tu lah. Jadi yang terjamin yang mana? Rezeki. Jadi sekarang ni orang jaga rezeki ke jaga duit? Ni soalan ni kita pergi pada sikit-sikit kita buka tentang hakikat dan bagaimana fitnah kehidupan tu masuk. Ramai orang jaga duit bukan jaga rezeki. Bukti apa? Tak jaga solat waktu pun. Kalau dia jaga solat waktu pun sebab nak duit. Ya Allah. Kena tipu juga.
Jaga solat duha, kemas dah. Rupanya, sebab duit. Dah, jaga duit. Rezeki dikaitkan dengan taat. Rezeki dikaitkan dengan takwa. Rezeki dikaitkan dengan yakin. Rezeki dikaitkan dengan halal. Berapa ramai orang jaga yang halal? Orang kata, kalau jaga hati isteri, rezeki mencurah-curah. Yang nampak isteri tu je. Lepas tu isteri pun, tahu tak apa. Isteri pun naik sama. Abang jaga saya, jangan nak sakit ke hati saya. Ambon. Kita pun cakap, bab no, isteri boleh tentukan rezeki. Tapi apa kaitannya dengan rezeki tadi? Iyalah, dia jagalah hati isteri dia, jangan buat benda yang haram. Jangan bagi isteri dia buat benda yang haram. Didik hati isteri dia supaya tauhid, ikhlas pada Allah. Dia pun ikhlas, itu pahala. Kalau dia buat suka-suka, dia biar-biarkan isterinya buat benda yang Allah murka, dia pun biar-biarkan isteri dia buat tak tentu hala. Itu kan dosa. Bila dosa ada kaitan dengan rezeki, tidak adalah. Bukan sebab isteri itu, tetapi sebab dosa dan pahalamu. Kalau kamu bertanggungjawab dengan isterimu sebaik-baiknya, mendidik isterimu, Allah bagi isteri untuk dididik, dijadikan bidadari syurga, bukan dijadikan sebagai hanya nafsu dunia, bukan sekadar dipergunakan untuk perdagangan dunia. Isteri saya ni pandai buat duit, Ustaz, jadi dia tolak isteri dia ke depan. Sikit-sikit isteri depan, dia gunakan lah. Dia pergunakan isterinya. Itu bukan begitu. Yang dimaksud jaga isteri itu adalah jaga jangan ada dosa, Allah murka. Jangan. Dia akan terkait dengan rezeki. Rezeki kait dengan dosa pahala. Jadi orang ini jaga yang mana? Jaga Allah murka, jaga dosa pahala, atau jaga benda? Bila dia jaga benda, terpelihara tidak duitnya? Tak ada. Sebab tu Allah tak bagi dia satu keyakinan apa yang dilakukan itu terjamin. Allah tak bagi dia keyakinan. Kadang-kadang dah ada duit banyak pun dia rasa macam risau dia. Rasa macam habis nanti. Rasa macam kena tipu je. Rasa macam orang nak ambil duit dia je. Sebab apa? Sebab Allah tak jaga dia. Allah tak jaga rezeki dia. Allah tak jaga duit dia. Sebab dia tak jaga Allah. Apa jaga Allah? Jaga suruhan Allah, tinggalkan larangan. Ihfazillah yahfazka. Berapa ramai orang hari ini menjaga Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Hakikat kehidupan. Dia tak rasa, berapa ramai dia rasa perniagaan dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai dia rasa rumah tangga dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai dia rasa diri dia dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hari ni orang sanggup upah bodyguard from Beijing. Upah macam-macam orang rasa macam terpelihara, rasa dijaga oleh manusia. Tapi walhal, kalau Allah jaga itu lebih sempurna, kerana Allah tidak tidur-tidur, tak mengantuk-ngantuk. Kita upah jaga tidur. Kita jagakan dia. Bangun. Kata. Kita ada, yalah saya keluar balik lambat juga. Kadang-kadang dia tidur. Kita buka, bos. Pelang kabut bangun. Pelang kabut dia bangun. Ingat dia jaga apa dia, kita kena jaga dia. Nampak? Muhammad Ali, almarhum Muhammad Ali, peninju heavyweight dunia kan. Dia tanya, who is your bodyguard? Saya tengok kat YouTube, BBC ke kat mana BBC, dia interview oleh wartawan. Who is your bodyguard? My bodyguard is can see but no eyes. Can hear but no ears. Mantap jawapan. Sebab 20 tu. My bodyguard is your bodyguard. Bodyguard saya boleh lihat tapi tak ada mata. Boleh mendengar tapi tak ada telinga. Bodyguard saya adalah bodyguard awak juga. Tengok. Muhammad Ali nak pakai bodyguard. Dia bodyguard pada bodyguard dia. Dia siapa berani kacau dia? Tumbukan dia tu undefeated. Tak berani orang kacau dia kan. Tapi tetap dia rasa diri dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak pergi pada hakikat kepada rezeki. Dia gagal pada kehidupan. Tu iblis gagal. Dia nampak pada Nabi Adam AS tu, terus dia terhijab daripada Allah SWT. Ramai orang nampak beramal solat, baca Quran, buat segala khususiah. Nampak seakan nampak Allah. Tapi Allah kata, aku nak uji kehidupan kamu. Bukan time solat itu. Lepas solat itulah ujian kamu. Sama dengan puasa. Bukan time puasa itu. Lepas puasa tu ujian kamu.
la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengah puasa semualah diam. Puasa. Kita ngumpat nanti, buka nanti. Tahan puasa ni. Pandai pula nahannya. Kan, lepas buka jom kita ngumpat balik. Apa tadi siang tadi yang kita tak ada cakap tadi? 30 hari kita puasa. Sabar sikit, nak buat jahat pun lepas puasa nanti. Ingatkan, bah rupanya tahan kejap. Tengah solat, memanglah Allahu Akbar, elok je, lemah, beralun Allah. Tapi tunggu lagi kacau hidup dia. Allah tak Allah. Keluar belang tarung dia, keluar taring dia. Kalau dia tak nampak hakikat kehidupan itu, yang mana yang benar, yang mana kekuasaan Allah, tak nampak. Terhijab. Iblis kat situ kalah dia. Dia akan manipulasi kehidupan kita ni untuk jauh daripada Allah. Dia tak takut kita solat dalam perbuatan, tapi dia takut kalau kita kenal ketika kita beramal. Yang ni dengan ilmu. Ni macam ni program kita ni. Ilmu. Dia takut ni. Sebab daripada ilmu lah mengenal. Bila berenal lah kita akan beramal dengan bersungguh-sungguh. Dia cukup takut. Sebab tu dalam kitab Talbisul Iblis, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahmatullah, perkara pertama yang akan ditalbiskan ataupun yang ditipu, yang diusahakan oleh iblis untuk kita ni biar tertipu adalah jalan menuntut ilmu. Dia akan buat kita macam sebut tahu. Tak apalah, nak cerita pasal apa ni? Pasal Allah. Saya tahu zikir berapa kali. Tengok cakap. Setakat sebut nama Allah ni memang basah bibir saya sebut nama Allah ni. Boy. Kita pun jawab, Allah tu bukan sekadar sebut. Berhajat kepada diri itu, Allah tu bermula dengan melihat. Cuba mengucap asyhadu. Asyhadu tu perkataannya apa maksudnya? Syahadah. Maksudnya apa? Aku melihat. Soalan, nampak ke sudah? Nampak ke belum? Sudah. Makin dia sebut nama Allah, makin nampak diri pula. Ni. Makin nampak diri banyak amal pula. Banyak kali sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Patut banyak kali sebut supaya kita meresap ke hati, bukan ada banyak kali. Tengok, nak pula sekarang ni ada software yang kita zikir tu, dia rekod. Pakai yang canggih-canggih tu. Sekejap-kejap dia tengok, buka software dia tengok. Ini lagi macam tengok account bank pula. Tangan dia. 4,000 dah. Okey. Nice, 4,000 dah. Tambah lagi besok, target besok kita up sikit lah. Command spanner 1,000, kita bagi 2,000 lah pula. 6,000 dah. Lalu sekali dia banyak kali zikir tu, lalu sekali dia rasa banyak. Patutnya banyak kali zikir, sebutan banyak kali, dia rasa hamba, dia rasa hina, dia rasa diri ni tak ada apa. Sebab dah banyak kali buat sampai hilang diri, sampai rasa ya Allah aku ni tak ada apa. Itu tujuan buat banyak kali. Contoh kita solat banyak kali solat, bukan kita solat banyak sebab kita nak banyak kali buat supaya tembus ke hati, bukan kita banyak amal. Malah kita tak tahu amal kita yang mana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita beramal saja tanpa henti. Kita tak tahu yang mana satu diterima oleh Allah. Kadang kita beramal hati lalai. Kadang kita beramal, kita lupa. Kita lupa yang kita ni buat kerana Allah, buat kerana masa lapang. Baru lega sikit, baru boleh solawat waktu. Dah kalau tidak sibuk nak buat lagi ketupat lah, nak buat lemang. Raya, tak raya pun buat ketupat juga. Berapa hal lah buat ketupat tu kan, masyarakat tingkat banyak. JKK apa ni, geng-geng Tupperware lah apalah. Banyak nak aktiviti tu. Kita rasa free beramal bila kita dah free. Lega lah. Patut kita freekan diri kita. Kita kena luangkan masa, bukan tunggu masa terluang. Ni hati-hati dengan amal tadi. Lepas tu bila dia tak takut, kita beramal. Tak takut dia. Sebab dia pun beramal juga. Tengok, dia pun beramal. Tapi dia gagal dalam kehidupan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka di sini itu ada perbahasan. Sebab itu dalam bab amal ni,
Kalau kita tengok pada rukun solat, kita boleh ambil sebagai iktibar ataupun ibrah. Sebab dalam kehidupan itu juga berhajat kepada ibadah. Kita nak jadikan kehidupan kita ibadah. Seluruh hidup kita ibadah. Kalau dalam ibadah khusus, kita tahu untuk mencapai martabat ibadah ada kriteria dia. Mesti sahnya mengikut pada manhaj. Contoh kita ambil solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita tahu ikut manhaj yang benar 4 mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey, kita ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah membetulkan rukun qauli, membetulkan rukun fi'linya, rukun qalbi dengan niat qasad yang jelas, maka mudah-mudahan amalan tu diterima. Jelas? Okey, jelas. Dah, kalau kehidupan, macam mana nak kehidupan kita diterima? Apa rukun kehidupan? Di situ kalau kita tanya balik, maka di sinilah ada perbahasan ibadah umum. Tadi ibadah khusus. Bila kita dah jadikan kehidupan kita ibadah, maka adalah SOP-nya. Mesti bila ibadah, mesti ada tata caranya, ada kaifiatnya. Maka bila mari kepada kehidupan, maka rukun ataupun tata cara kehidupan itu mestilah mengikut kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Inilah perbahasan hakikat kehidupan juga. Bagaimana kehidupan dibina? Macam tadi, bagaimana solat dibina? Macam mana nak solat? Macam mana nak hidup? Kan? Saya buat contoh yang selaras. Bagaimana nak solat? Ada kaedah dia. Bagaimana nak hidup? Ada kaedah dia. Jadi, kalau solat tadi ikut Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, solat sebagaimana aku solat, maka hidup sebagaimana aku hidup. Maka hidup sebagaimana Nabi hidup. Bermula dengan apa kehidupan? Dengan kebenaran. Siddiq. Itu sifat wajib Nabi yang pertama SAW, itu siddiq. Maka turutan yang pertama dalam kehidupan itu adalah siddiq, benar. Bila kebenaran menjadi teras kepada kehidupan, sedangnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kebenaran menjadi teras kepada kehidupan, maka datanglah perbincangan seperti kita bincang tadi. Di situlah kita boleh bezakan. Yang mana rupanya, ingatkan kehidupan ni, kehidupan kita je, kehidupan susah senang kita je. Kita ni payah nak besarkan anak, nak menjadi isteri payah, dengan kehidupan susah senang kita, nak makan susah. Kebanyakan hidup kita bayangnya itu je. Kalau orang cerita tentang kehidupan, kita cerita yang tu. Pengalaman kita kena tipu orang lah, orang dengki, orang khianat tu lah. Rupanya, bila kita faham balik dengan konsep ibadah, yang disuruh dalam Islam nak agama itu adalah yang mana benarnya dalam kehidupan kamu ini. Itu soalannya macam tu. Tak mau cerita yang tadi-tadi itu semua tentang makhluk, itu semua tidak benar sebenarnya. Itu sementara, mata'ul wurud. Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah hidup membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Mudassir ayat 3, wa rabbaka fakabbir. Itu yang benar. Malah apabila kita gagal membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suruhan mengesakan dia, maka di situlah berlakunya kerosakan dan kehancuran dalam kehidupan. Bila manusia hari ini, contoh dalam rumah tangga yang sibuk nak dibesarkan, aku siapa? Aku ni suami kamu. Kamu dengar cakap aku punya mak. Amboi. Isteri pun tak apa, sambil tangan genggam. Tak apa, aku akan jadi wanita yang berjaya. Ambil saya. Lala dia berjaya. Abang tahu saya siapa? Ambil pasal-pasal nak besarkan diri. Saya yang banyak tolong abang sekarang. Kalau abang tak nak saya, 10 lagi yang datang tahu. Sekali petik 10 yang datang tahu. Itu cerita apa? Piramli kan? Tak heran. Dia rasa besar. Suami pun sama, aku pun sama. Ingat aku tak laku? Dah. Mula membesarkan masalah, mula ungkit-mengungkit, mula tuduh-menuduh, mula fitnah-memfitnah. Sebab apa? Sebab tidak besarkan Allah. Sebab membesarkan aku siapa? Membesarkan diri. Hidup bukan nak besarkan diri. Hidup nak besarkan ilahi. Malah kalau dalam perbahasan, kalau kita mulakan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Semalam pun di sini saya buat pengajian juga.
Kalau ikut dalam perbahasan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW dan menjadi teras kepada kehidupan. Itu adalah disuruh baca dengan nama Tuhan, bismi rabb. Nama Tuhan yang mana? Bismillah. Nama yang bermula dengan Allah, Rahman, Rahim. Baik, bila hidup disuruh baca dengan nama Allah, bermaksud kita mula mengenali nama-nama yang mana dirujuk pada Asmaul Husna. Ada tak di situ nama kasih sayang? Maha pengasih, maha penyayang ada? Ada. Ada tak nama di situ yang dirujuk pada maha kaya? Kaya ada. Okey. Sekarang soal, kita pergi pada praktikal. Berapa ramai orang cari nama dengan kaya? Bila dia kaya, dia ada nama. Tapi kaya tu nama siapa? Allah. Tapi dia cari nama tu nak jadi orang kaya supaya dia ada nama. Betul tak? Setengah orang. Dan memang bila dah kaya, dia ada nama. Soalan, dia kaya dengan apa? Dengan harta. Lagi salah. Sebab kaya itu bukan terbina dengan harta. Kaya itu bermula dengan nama Allah. Bukan cari harta, cari kekayaan jiwa. Cari nama. Oh, dialah suami yang paling caring is sharing, sharing is caring. Itulah dia. Sekarang ni trend sekarang ni. Kalau ada anak-anak kita, nasihatkanlah dia. Kamu malulah. Mak pun tak buat macam tu. Apa dia? Trend di sebalik wanita berkejaya. Ni sekarang ni. TikTok. Dia tengah bekerja, dia tunjuk gambar suami dia sidai kain. Di sebalik wanita bekerja, ada superhero yang membantu di rumah. Saya bergelak. Ya Rabbi. Nampak macam, yelah kau nak sidai kain, kau sedia pasal lah. Kau lah kau nak sidai kain ke, nak sidai isteri tu sekali ke, pulang lah. Itu hak masing-masing. Tapi kalau itu jadi trend dia, nak nunjukkan, suami pun beritahu, oh dia lah yang paling begitu cara dia. Konon sayang kat isteri dengan cara, tak apa awak pergilah kerja, saya buat kerja rumah. Isteri pun bagi alasan, bang tahu tak bang, kerja rumah ni sebenarnya bukan saya buat tau. Habis siapa nak buat? Abang lah buat. Lepas tu kamu buat kerja apa? Isteri buat kerja apa? Tak ada kerja lah tu, tak ada kerja keluar tak mana-mana pergi tu. Lepas tu dia kerja, dia lah jaga suami lah balik. Okey boleh abang buat, boleh. Abang habis sidai kain, kaki abang lenguh lah. Urut kaki abang. Abang masak boleh. Tangan abang penat lah. Masak tangan. Memang kena jaga suami. Tengah masak-masak, pening. Pegang badan. Pegang badan abang. Baik bang. Pegang. Allah, abang tak larat. Abang nak sidai kain tapi pak larat. Ambil kursi roda. Tolak. Abang sidai, kamu tolak abang. Nak sangat jaga suami kan? Dah semua kerja rumah suami buat. Kamu buat kerja aku lah. Kamu tolong aku. Aku orang tak larat, kamu angkat aku. Ini tak. Bila kata semua kerja rumah suami buat, isteri buat kerja apa? Tak ada kerja. Itu yang buat tak ada kerja tu. Meraya-raya, hinggap sana, hinggap sini. Manalah rumah dia ni. Orang perempuan kalau banyak rumah ni orang pelik sebenarnya. Nak pula lagi pelik. Ni trend saya cerita realiti. Kalau ada tu betul kan? Suami bawa anak-anak pergi makan. Suami bawa anak-anak, isteri tak ada. Saya banyak kali jumpa kes macam tu. Memanglah nampak macam bapak misali ke apa. Tapi nanti, manalah isteri dia ni. Bapak jaga anak yang ramai ni. Saya tahu lah kalau perempuan, tuan-tuan tengok macam mana. Okey. Ada pernah jumpa ayam, ibu ayam, bapak ayam. Ada jumpa? Yang banyak ibu ayam dengan anak-anaknya rapat dengan tak pelik. Mana ada anak ayam, itu mesti ada ibu ayam. Try ambil anak ayam dia patuk lagi. Ada nampak anak ayam dengan bapa ayam? Itu yang bapa ayam jumpa banyak jadi orang. Itu bapa ayam tu lah. Tapi dalam Allah jadikan binatang pun, anak-anak mana duduk dengan bapa? Bapa tak senggol ya. Teruk lagi tu binatang lah kan. Mana bapa dia entah. Mak bapak kita mana? Tahu. Sama je ayam tengok rupa. Tahulah. Yang penting kamu dengan aku. Binatang. Setara binatang pun lah.
duduk dengan mak. Ini fitnah lah tu. Tu nama fitnah. Benda ni nampak pahit, tapi kena cakap. Kalau tidak, dia jadi kebiasaan. Sekali-sekala tak apa. Sekali-sekala arwah tok saya pun dulu jenis, tapi setahun sekali dia bawa semua cucu dia berderet cucu. Kecil-kecil kan, saya sekali umur 5 tahun. Paling tinggi waktu tu 12 tahun, 13 tahun. Dalam ada 14 orang. Berkumpul kami pergi The Mall tu. Tahu The Mall dekat bangunan UMNO tu, PWTC. Atas tu ada The Mall atas tu. Itu tempat permainan budak-budak. Tok saya seorang bawa cucu-cucu dia. Duduk jaga. Bawa pergi makan, bawa pergi main. Main kat atas tu, lepas tu buat makan. Bawah tu ada pizza. Sepanjang-panjang meja lah. Orang tua dia jaga. Orang tengok lah, orang suka lah tengok. Tok jaga cucu. Tak salah, tok saya macam tu. Setiap tahun dia bagi bonus. Ini bonus lah kat anak-anak, kat cucu. Bagi duit raya seorang RM20 waktu tu. Tahun 90-an tu. RM20 tu kira terror lah. Tengok dia, merah. Yes, Datuk. Allah limpah ruahkan rezeki dia macam tu. Jadi maksudnya tak salah, tapi ceritanya jadi berbalik tadi. Cari nama dengan kasih sayang, tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi sedang menyamulkan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, di situlah kita kena memperhalusi kembali. Memperhalusi kembali. Dia sebut tentang hakikat kehidupan, sebenarnya dia membentuk kembali, bagaimana nak membetulkan kehidupan. Macam mana kita nak betulkan ibadah kita supaya elok, teratur elok, tertib dia. Macam itulah kehidupan juga ibadah. Makanya nak kita betulkan, pertama, jangan kita terfitnah. Sebab tu bermula tu mesti dengan yang benar. Itulah kebenaran sidik itu. Nah, benar itu bermula dengan nama Allah. Yang benar tu yang kaya hanya Allah. Jangan cari kaya selain Allah. Harta tidak membawa kepada kaya. Harta sekadar harta semata-mata sebenarnya. Yang kaya bila kita infakkan harta kita di jalan Allah. Itulah orang kaya sebenarnya. Dia infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang kaya. Nah, itu sebenarnya harta tu. Kaya yang dimasukkan itu, kata Nabi SAW, adalah laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah dengan jiwa. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Ni ada komen kata, Ustaz, isteri tu tak sihat Ustaz. Dah tak sihat, duduklah dengan isteri. Nak cover lain kan? Cover lain juga. Kita tahulah isteri sihat tak sihat macam mana. Macam dia seorang jadi isteri. Ada gambar isteri tak sihat bawa anak-anak pergi makan luar? Ada ke? Mah, kamu tak sihat, kau duduklah kau rumah, abang nak makan keluar. Kejam benar kamu, Liman. Ni yang tanya ni, Ustaz, isteri tak sihat, sangka baik. Isteri tak sihat, makan dengan isteri kat rumah. Masalah kat rumah tak ada isteri. Faham? Nak makan apa lagi? Bawalah keluar. Ya Allah, kalau isteri tak sihat, dia tinggalkan isteri seorang kat rumah, bawa anak-anak keluar makan. Tak gamak kita. Tak betul cara tu. Kalau isteri tak sihat, makanlah dengan isteri kat rumah. Masalahnya kat rumah tak ada isteri. Itu ceritanya, tinggal anak-anak je. Suami pula jenis tak kerti masak, apa malas nak masak, bawa keluar. Kelang kabut kawan tu menjaga anak-anak. Orang lelaki kalau jaga anak-anak, Allah, terror macam mana pun, kelang kabut juga nampaknya. Memang kelang kabut nampak. Terror lah macam mana, penyayang lah macam mana pun, tak kena gaya. Memang Allah atur cantik lah. Memang orang perempuan lah yang menjaganya. Orang perempuan dia jeling, dia besarkan mata, diam tu budak-budak tu. Ada dia sifat tu Allah bagi kat ibu. Kat bapak ni jaga mak dia. Sepatutnya suami kau jaga mata kat isteri, jebang. Yang terbalik, isteri jaga mata kat suami. Dengan bapak-bapak duduk sekali. Dia kena suami dengan mak dengan anak. Tu dia punya protokol tu. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Baik, jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada tahun yang penuh barakah ni, dalam kita memperhalusi tentang hakikat kehidupan ni, dia adalah merujuk pada perbahasan bagaimana kita nak memperhalusi ibadah umum kita. Yang mana kita tak nak jadi asbab kepada rosaknya amalan keseluruhannya. Sebab Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang kita minta lindung juga macam tadi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini Allahumma inni azabi jahannam wa azabil qabr wa fisnatil mahya wal mamat.
Nampak? Fitnah kehidupan. Jadi fitnah kehidupan inilah yang mesti kita kena jaga dan kita kena perhalusi agar kita benar-benar duduk pada kehidupan yang benar. Bagaimana keluar pada fitnah kehidupan ni? Kita kena seringkali membahaskan kepada hakikat kehidupan. Apa sebenarnya kehidupan ni? Dengan cara mana kita nak bahas? Secara bersandarkan pada sifat wajib bagi Nabi SAW yang kita mulakan tadi dengan siddiq. Dan dia ada 4 fasa tu, panjang tu, siddiq. Dalam siddiq tu pun ada perbahasan mauduk tajuk-tajuknya. Dalam siddiq kemudian ada amanah, ada fatanah, ada tabligh. Ini dalam perbahasan kita ada soft. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. InsyaAllah pada masa yang mendatang, jika Allah izinkan, kita bertemu bersua kembali dalam terus membahaskan perbahasan ni agar mudah-mudahan kita mampu memperhalusi kembali ibadah kita. Kita memperelokkan ibadah kita agar tidak terfitnah dengan kehidupan yang penuh dengan tipu daya ni. Jadi itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar-kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan semuanya hadir pada petang ini dan yang menonton, insya-Allah Allah bersihkan hati kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah sihatkan tubuh badan kita untuk terus taat kepada Dia, dan dengan rahmat dan kasih sayangnya mudah-mudahan Allah pilih kita untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.